Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah أصل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita sambung balik kitab kita ni, tanya jawab lah tak? Tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan. Yas'alunaka, bersama Dr. Ahmad Asyarbashi. Jadi asal soal tanya jawab dia, tanya jawab di tahu lah radio ke apa, jadi tanya jawab ni tukar dari bentuk buku dah. Syekh-syekh negara Arab ni banyak juga pertanyaan dia, soal jawab agama dia kepada fatwa dia telah tukar ke dalam bentuk buku. Begitulah dah. Kita pun Malaysia sepatutnya kena jadi macam negara Arab. Di India, Pakistan pun ada dah. Tok guru mengajar, anak murid sempat cepat, itu ditulis cepat, sempat tulis apa yang dikatakan oleh tok guru ni jadi kitab besar, kitab syarah-syarah kitab hadis. Kalau boleh pun kita pun, kalau ada orang yang boleh apa panggil, boleh berkhidmat kepada ulama-ulama tempat atas pun boleh juga. Tapi negara Arab memang ada dah, semakin banyak kitab-kitab yang sebenarnya tok guru dia tak ada, tak sempat pun nak tulis kitab tu. Tapi tok guru yang syarah, anak murid ni salin. Sama tak, sekarang ni semakin mudah bila ada recording. Dia bagi tugas pula anak murid yang mendengar ni, dia akan bagi tugas, dia akan terjemah, dia akan tukar dalam bentuk tulisan. Dan dia perlu cek pula hadis yang tok guru masa mengajar tak sempat nak cek hadis, kekuatan hadis, lebih banyak manfaat lah. Tak apalah, kita sekarang ni kita baca kitab kita ni. Berbicara pada saat khutbah Jumaat, ada sekelompok orang yang mengatakan bahawa jika seorang berbicara pada ketika khutbah Jumaat dan ia berada pada saf belakang, maka solatnya batal. Namun jika ia berada di saf pertama kalau bercakap dan kedua, maka solatnya tidak batal. Mana tak tahulah ni. Orang Arab ni tanya ni. Oleh kerana itu, mereka biasanya duduk di saf pertama dan saf kedua supaya kalau bercakap tak batal. Bagaimanakah pendapat agama tentang ini? Di dalam sebuah hadis yang berkaitan dengan solat Jumaat, Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, barang siapa duduk dekat imam dengan diam dan mendengarkan dan tidak mengatakan suatu perkataan yang sia-sia, maka baginya dua bahagian pahala. Barang siapa duduk jauh dari imam dengan diam dan mendengarkannya dan tidak mengatakan suatu perkataan yang sia-sia, maka baginya satu bahagian pahala. Barang siapa duduk dekat imam namun mengatakan suatu perkataan yang sia-sia, tidak diam dan tidak mendengarkan, maka baginya dua bahagian dosa. Barang siapa duduk jauh dari imam serta mengatakan sesuatu perkataan yang sia-sia, tidak diam dan tidak mendengarkan, maka bahagiannya satu bahagian dosa. Barang siapa mengatakan diamlah, buat isyarat bunyilah sikit, bukan isyarat saja, ada isyarat dengan bunyi diamlah, maka dia sudah berbicara. Barang siapa berbicara, maka tidak ada solat Jumaat baginya. Jadi kita faham hadis ni. Orang duduk dekat dengan imam, dia ni boleh pahala dua kali ganda. Kalau duduk dia dengan molek, dia boleh dua bahagian pahala. Lagi besar lah. Kalau orang tu duduk jauh, duduk dia dengan dengar juga, dengan duduk dia dengan molek, dia boleh satu bahagian pahala. Kurang lah, bagi dua lah. Kalau lah orang tu duduk dekat dengan tu imam, tiba-tiba dia kecek buat perkataan yang sia-sia, tidak diam, tidak dengar molek, maka baginya dua bahagian dosa. Dua bahagian dosa lagi banyak. Dan orang yang duduk jauh, dia tidak duduk dia bising bercakap je, maka dia boleh satu bahagian dosa. Di sini dia tidak benar lah hak kata duduk dekat tu tak batal Jumaat dia lah. Saf pertama, saf kedua, hak duduk jauh batal Jumaat, tidak betul dah. Tak ada kata. Bahkan orang yang lebih dekat,
dengan saf, ia lebih mengganggu sembahyang jemaah tu, mengganggu khutbah jemaah, mengganggu sembahyang jemaah, menyebabkan semakin berkurang, semakin besar dosa dia. Begitu je ujian Allah SWT ni. Kalau kita ni semakin alim, semakin besar pangkat kita, kita ni kalau jaga tunai amanah dengan baik, kita boleh pahala yang lebih besar daripada orang lain. Kalau jadi tok imam, kalau jadi pemimpin, kalau jadi orang yang lebih alim, dah. Kalau dia beramal dengan ilmu ni, lagi besar pahala berbanding orang lain. Tapi kalau kita alim, kita ada tanggungjawab, kita lebih besar pangkat dia, kita lebih memegang tanggungjawab yang lebih besar, maka kalau kita tidak tunai dengan baik, kita gagal tunai dengan baik amanah yang diberikan oleh kepada kita, maka ia boleh jadi lebih besar dosa dia berbanding dengan orang yang baru buat silap ni. Begitulah lah. Nak guna tak? Itulah fitrah. Ia ada setiap perkara yang ada risiko, di situnya ada pahala yang besar, di situ juga ada kalau tak kena cara dia jadi lebih bahayalah. Begitulah, macam mana lah. Okey, iaitu diharamkan baginya pahala solat jemaah lah kalau dia bercakap lah. Walaupun kewajipan tersebut telah gugur darinya. Jadi dia ni dia tidak wajib dah semaya. Kalau dia bercakap, tiba-tiba bercakap tu, orang kata batal lah pahala semaya jemaah dia. Tapi adakah dia perlu qada semaya zuhur pada semaya zuhur ke? Tidak. Sah dia sembahyang jemaah je, tapi pahala tak ada lah gitu ni. Sebagai pendapat mengatakan bahawa solat jemaahnya berubah menjadi solat zuhur. Nah, jadi ada kata pula sembahyang jemaah dia jadi sembahyang zuhur automatik lah. Gitulah, tapi tak payah sembahyang zuhur juga. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, jika engkau berkata kepada temanmu, diamlah, uskutlah, diamlah, sementara imam sedang berkhutbah, maka engkau telah mengatakan suatu perkataan yang sia-sia. Sia-sia ni perkataan yang menyebabkan tak ada pahala, free. Sia-sia tak ada pahala. Kita nak gini biar boleh pahala dah. Kita buat amal ibadah ni kita macam kerja lah. Kerja nak boleh gaji lah. Tiba-tiba kita pergi kerja tak boleh gaji. Jadi letih lah. Letih. Rasulullah SAW juga bersabda, Barang siapa berbicara di hari Jumaat sementara imam sedang menyampaikan khutbahnya, maka dia tidak ubahnya seperti keldai yang membawa kitab. Dan barang siapa mengatakan kepada orang lain, diamlah, maka tidak ada solat Jumaat baginya. Jadi lebih kurang ya. Kalau dia bercakap macam keldai bawa kitab, macamnya tahu pembuat jugalah dah. Keldai bawa kitab ni macam ada ilmu tapi tak amal, ataupun dia ni tak faham ilmu dia lah. Ataupun diamlah, bercakap diam ni tak ada solat Jumaat, tidak ada pahala lah. Sebagai ulama faham lah secara umumnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 kelompok orang yang menghadiri solat Jumaat. Kelompok pertama adalah orang yang menghadiri solat Jumaat sambil membicarakan sesuatu perkataan yang sia-sia, maka hanya itulah bahagian baginya. Kelompok kedua adalah orang yang menghadiri solat Jumaat sambil berdoa, maka mereka itu adalah orang yang berdoa kepada Allah. Jika Allah hendak mengabulkannya, maka Allah akan mengabulkannya. Dan jika Allah tidak hendak mengabulkannya, maka Allah akan menahan doanya itu. Kelompok ketiga adalah orang yang menghadiri solat Jumaat dengan sikap diam dan tidak mengganggu orang lain, maka solat Jumaatnya itu akan menjadi pembayar dosa kafarah hingga hari Jumaat yang akan datang, ditambah 3 hari lagi. Kerana Allah SWT firman, barang siapa mengerjakan satu kebajikan, maka baginya pahala 10 kali lipat dari apa yang telah dia lakukan. Surah An'am ayat 160. Jadi ada 3 kelompok. Pertama, orang yang kecil lah, jadi sia-sia lah. Kedua pula, dia doa lah, dia tak kecil orang tapi berdoa. Tak tahulah, mungkin berdoa masa khutbah ke apa, Allah terima ke, ataupun tengah-tengah khutbah ke, atau macam-macam lah. Jadi orang ni Allah akan dia tak kecil orang lain tak, dia kira itulah Allah akan terima atau tidak terima, gitulah, atau Allah lah. Yang ketiga ni dia ni betul-betul diam dan tidak ganggu orang lain, betul-betul perhati molek lah, maka orang ni lebih besar kali dan pahala dia, sehingga dia boleh pahala 10 kali ganda. 7 hari seminggu tu, campur dengan 3 hari lagi, 10 hari boleh pahala dia. Jadi pembayar dosa kafarah. Jadi 10 hari tu pahala, bukan pahala dia, maksudnya hapus dosa dia 10 hari. Hapus dosa dia 10 hari.
Okey, para fuqaha telah menetapkan bahawa haram hukumnya berbicara, bercakap-cakap pada saat khutbah Jumaat. Walaupun itu perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik. Seorang wajib diam dan mendengarkan khutbah yang disampaikan. Hal ini berlaku bagi semua yang mengerjakan solat. Manakala seorang musalli, orang yang sedang solat, berada pada barisan yang pertama, lalu dia berbicara sementara imam sedang berkhutbah, maka itu lebih besar dosanya, lebih berdosa dan lebih tidak terpuji. Kalau lebih dekat, lagi mengganggulah untuk imam tengah khutbah tu. Kalau duduk jauh pun, kalau cakap boleh mengganggu juga. Kalau duduk dekat lagi lah lebih mengganggu dia. Lagi besar dosa dia. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahawa tidaklah layak seorang Muslim berbicara mengenai urusan dunia yang tidak mendesak pada saat imam sedang menyampaikan khutbah Jumaat. Baik ia berada pada saf-saf depan maupun saf-saf belakang, tak boleh belakang. Jangan kata saf depan lah, saf belakang pun tak boleh. Dan hanya Allah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Apapun kita mengharapkan hidayah dan taufik daripada Allah SWT. Mengaji juga apa-apa pun kita kena doa supaya Allah ni beri hidayah taufik supaya kita dapat beramal dengan ilmu yang kita tahu. Okey, khutbah Jumaat. Apakah khutbah Jumaat merupakan khutbah politik atau khutbah agama atau khutbah agama sekaligus khutbah politik? Pasal ramai ada orang khutbah ni semangat bincang bab politik pun ada lah. Politik dunia ke politik tempatan pun ada. Macam-macam lah dah. Orang lain lawak Islam, kita tak lawak Islam, macam-macam lah. Dia sokong kafir, tak apa, orang lain sokong kafir tak boleh macam tu lah tak. Kita apalah, apakah boleh hukumnya menjadikan khutbah Jumaat sebagai media bagi tujuan politik bagi negara tertentu? Kadang-kadang Tok Imam pun dia ikut pemerintah. Kadang-kadang pemerintah tu berkuasa, ikut cara dia lah. Kalau jenis Syiah. Jenis parti pun parti lah. Dia ada sentimen-sentimen dia, membela pok dia lah. Kerana dia pegang jabatan agama dan dia pegang khutbah Jumaat. Adalah macam tu lah. Okey, sesungguhnya khutbah Jumaat merupakan bahagian dari solat Jumaat. Solat Jumaat sendiri merupakan hari raya mingguan bagi kaum Muslim. Solat Jumaat adalah perkumpulan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan supaya kaum-kaum Muslim tambah saling kenal mengenal dan mempunyai ikatan batin satu sama lain. Kita supaya rapat lah, supaya jadi kasih sayang, supaya pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap agama semakin bertambah, sehingga akan mendorong mereka untuk dapat menyelaraskan secara baik perkara-perkara dunia dan perkara-perkara akhirat. Jadi dia sama-sama bergerak bersama-sama untuk menghidupkan perkara dunia dan perkara akhirat. Supaya menjadi slogan bagi mereka adalah, beramallah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Jadi ia kena bergerak sentiasa serentak. Kita buat satu-satu, kita tak payah putus asa lah. Kerja kau sungguh-sungguh, jangan anggap kita nak mati lagi pasal kita nak tua itu lambat lagi kalau ada kerja kita ni. Tapi kita beramal pun kena bersungguh-sungguh, kerana mungkin kita akan mati, takut tak ada amal banyak. Ini kena serentak. Untuk menjawab pertanyaan di atas, pertama-tama kita mestilah merumuskan dahulu apa yang dimaksudkan dengan politik. Siasah politik ni maksudnya apa? Apabila yang dimaksudkan dengannya adalah suatu bentuk rekayasa yang dicipta, maksudnya reka bentuk yang dicipta lah, ya, oleh para politikus seperti kepartian, penciptaan kelompok-kelompok dan golongan, penipuan, pertentangan antara golongan-golongan dan mazhab dan ketundukan terhadap sikap fanatik buta, maka sungguhnya agama tidak menerimanya dan tidak meredai kita membicarakannya. Kalau kita kecek nak sokong pok kita, kumpulan kita nak bedah kumpulan lain dalam khutbah Jumaat, betul-betul kita pegang jabatan agama, maka benda ni kita jangan anggap boleh pahala, bahkan jadi dosa besar pula, menggunakan untuk memecah belah agama, untuk menyakiti hati orang Islam yang lain. Baik itu pada khutbah Jumaat maupun pada kesempatan yang lain. Khutbah Jumaat lagilah tak boleh, kesempatan lain pun tak boleh juga. Kalau kita menggunakan kesempatan tertentu untuk bukanlah untuk cari redha Allah, tapi untuk menguatkan kumpulan kita dah, untuk menghentam kumpulan lain, bukan nak cari redha Allah, nak cari redha kumpulan kita. Bahkan setengah kata dia sebut Islam, tapi bukanlah Islam yang diperjuangkannya, tapi golongan dia, puak dia, parti dia.
Orang lain buat salah sikit, liberal lah, kafir lah, tolong sokong kafir. Lah dia bekerjasama dengan kafir pun, dia panggil ta'awanu 'alal ismi apa? Wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa dah. Tolong menolong kebaikan juga walaupun dengan orang kafir. Lah ke dia ni masalah lah. Khutbah jemaah tidak boleh dieksploitasikan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini yang jauh dari ruh dan dasar-dasar Islam. Bila dimasukkan dengan politik adalah sebagaimana yang semestinya, berkhidmat kepada umat. Siasah politik di segi pengurusan ni banyak cabai, tidak mesti dengan parti politik. Dengan NGO, kadang-kadang tak tahu NGO pun, AJK masjid, pengurusan masjid pun memerlukan politik, memerlukan kebijaksanaan pengurusan lah. Lepas tu berkhidmat pada umat, mewujudkan sesuatu yang layak bagi bangsa. Ikutlah cara mana pun kita untuk berkhidmat pada bangsa kita. Membela hak-hak umat, memberikan penjelasan tentang kewajipan terhadap tanah air, menganjurkan untuk meraih kemerdekaan, kemuliaan dan keutamaan, mengajak untuk melaksanakan kewajipan, menyadarkan akan bahaya-bahaya akan datang dari pihak musuh, menyandarkan dan mengingatkan akan persekongkolan yang dilakukan oleh para penentang agama dan konspirasi yang dilakukan oleh orang-orang bukan Islam terhadap kaum muslim. Maka jika itu semua yang dimaksudkan dengan politik, hal itu merupakan salah satu pilar agama atau tiang agama. Jadi kalau nak bicara bab yang tidaklah memperkuat untuk mengangkat kumpulan sendiri, tapi untuk kumpulan umat Islam secara umum dah. Kita contohnya kita bincang bab Palestin kah? Kita untuk menyatukan hati-hati golongan-golongan Islam dalam satu pandangan, untuk memberi semangat, untuk memberi kesedaran, comel lah. Tapi kalau ada unsur-unsur nak bela puak-puak dia je, kumpulan-kumpulan dia, sedangkan ijtihad terutama siasah politik demokrasi ni banyak perkara yang timbang taranya banyak. Kita nak tuduh mudah-mudah orang ni menolak Islam, benda tu jahat lah, benda tu jahat. Agama juga datang untuk mengatakan saling menolonglah kamu dalam kebajikan dan janganlah kamu saling menolong dalam dosa dan permusuhan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Surah Al-Maidah ayat kedua. Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Juga untuk mengatakan janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersih hati, padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Surah Ali Imran ayat 139. Al-Quran juga mengatakan, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan harta-harta kamu dan dengan diri-diri kamu. Surah At-Taubah ayat 20. Dengan demikian, khutbah Jumaat pada waktu yang bersamaan adalah khutbah agama dan khutbah politik sekaligus. Kalau saat ni lah, kalau dengan maksud umum, tidak menjebakkan pecah belah. Setengah tu bicara politik tapi jadi pecah belah, tak sih. Kita nak kesatuan lah. Jadi khutbah agama dan khutbah politik sekaligus ni tak ada masalah sebenarnya kalau sekadar itu. Khutbah Jumaat merupakan khutbah agama kerana rujukannya adalah kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan perkataan para imam radhiyallahu anhum. Merupakan khutbah politik kerana ia menyeru kepada pembentukan peribadi yang soleh, jemaah yang soleh, masyarakat yang utama, tanah air yang merdeka dan terhormat, dan suatu umat yang aktif, produktif dan kompetitif dalam mendapatkan kemerdekaan, kemuliaan dan kehormatan. Sekiranya materi isi kandungan khutbah Jumaat terbatas pada masalah-masalah yang telah lalu, terlepas dari realiti kehidupan, tidak memberikan solusi penyelesaian terhadap masalah-masalah kesulitan yang dihadapi individu dan masyarakat, tidak memberikan petunjuk dan bimbingan kepada manusia akan apa yang mesti mereka lakukan untuk diri, untuk umat dan untuk negara mereka, dan juga tidak menyedarkan dan memberi peringatan akan persekongkolan dan konspirasi yang dilakukan oleh para musuh, maka sekiranya seperti itu, isi kandungan khutbah Jumaat tidak akan terwujud tujuan yang dikehendaki dan disampaikannya khutbah Jumaat setiap minggu kepada kaum muslim. Jadi sepatutnya khutbah Jumaat ni matlamat dia menyedar ke umat Islam. Kalau lah dia ni kecek benda hak isu lapuk ataupun tidak memberi kesedaran pada isu-isu semasa yang penting pada masa sekarang,
maka itu tak tercapai maksud khutbah Jumaat. Tak ada faedah khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat tu biar kena atas butir, tapi bukanlah berpihak kepada kumpulan tertentu lah. Maksudnya biar kepentingan umum. Cuba eloklah benda yang boleh jadi pecah belah ni. Benda yang jadi satu hati masyarakat. Kita nak supaya masyarakat bersatu. Bila-bila gitu biar satu isu semasa yang boleh disatu hatikan. Kecuali lah ajaran Allah sesak lah dah. Ajaran liberal ke gapo tu hak jelas sesak tu. Kita kena kata. Tapi masalah setengah tu dituduh orang dah. Orang lain tidak berpandangan begitu. Orang lain dia ada sebab dia ada lah. Orang tak boleh kajian ni dia mudah sebutnya dah. Apabila orang tu dalam keadaan tertentu dia banyak timbantara yang mesti difikirkan. Okey, khutbah Jumaat tidak ubahnya dari satu media mingguan yang bertugas menyelesaikan masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Juga mengingatkan akan jalan-jalan yang bengkok yang akan menyesatkan tu fungsi khutbah Jumaat ni. Kita ajak dah sebelum ni, khutbah Jumaat ni zaman Nabi ni. Hari Jumaat ni bukan sekadar khutbah biasalah. Kadang-kadang khutbah tu siapa ajak perang pun ada. Lepas tu gilah perang lepas main Jumaat dah. Begitu juga khutbah bukan khutbah Jumaat saja. Bukan khutbah Jumaat saja dah. Amalan-amalan lain seperti pergi haji pun sepatutnya jadi satu medan untuk orang Islam ni berbincang untuk menyelesaikan masalah di negara masing-masing. Sepatutnya masa tu lah ada masa sehari dua hari selain daripada amalan haji ialah amalan bincang macam mana selesai masalah umat. Itulah sepatutnya dah. Pasal setiap pertemuan umat Islam ni bukanlah bermaksud sekadar ritual yang tidak hidup dengan kehidupan masyarakat Muslim ni. Tapi dia mesti bergerak bersama-sama dan dia kena selesai masalah umat ni. Begitulah. Sekiranya saudara penanya merujuk pada kitab Wasail Taqaddum Al-Muslimin, maka anda akan dapat satu fasal perbahasan yang berkaitan dengan risalah masjid. Di situ ditekankan bahawa semua aktiviti yang berlangsung di masjid, baik itu khutbah Jumaat maupun pelajaran yang lain, mesti dah dilakukan dalam rangka menyedarkan dan memberikan bimbingan terhadap manusia. Itu matlamat utama dia. Bukan jadi pecah belah. Jadi berpuak-puak, tapi kita hendak menyatukan dan menyelesaikan masalah umat. Cari benda-benda yang boleh menyatukan hati. Okay, khutbah Jumaat rakaman. Maksudnya khutbah Jumaat tu bukan organ bagi khutbah, tapi kaset lah. Ataupun dulu lah kaset lah ni komputer ke apa ya ganti dah. Orangnya tak ada lah atas mimbar contohnya gitu. Okay, bolehkah khutbah Jumaat disampaikan dengan rakaman kaset sebagai ganti dari khatib? Ni zaman dulu kaset lah. Selama tujuannya tetaplah sama, iaitu memberikan nasihat kepada orang-orang yang salat. Supaya tolong lah ceramah. Kadang-kadang kita ambil orang sedap ni. Khutbah yang menarik. Khutbah yang hebat tu. Ustaz Badli Syah aku, Ustaz Gapo tu kita dengar menarik tu. Jadi kita pasal ceramah dia dah. Pasal ceramah dia ganti khutbah. Tu email kita tak sedap ganti suara dia lah. Okey, khutbah Jumaat tidak sah dengan menggunakan kaset rakaman. Sebagaimana juga tidak sah mendengar khutbah Jumaat dari radio dan televisyen. Jadi kalau kita tengok TV, duduk rumah lah sembahyang Jumaat. Pasal TV, sembahyang Jumaat rumah lah. Tak payah pergi masjid ke rupa ke apa dah. Boleh ke tidak? Tak boleh, tak sah kata. Hal ini disebabkan beberapa hal berikut ini. Salah satu tujuan pokok diselenggarakannya khutbah Jumaat adalah bertemu dan berkumpulnya kaum muslim atas dasar kalimah Allah, kecintaan kepadanya, ketaatan kepadanya dan persaudaraan di dalam kasih sayang Allah yang berlangsung di sebuah rumah. Ya, rumah Allah yakni masjid. Jadi kita matlamatnya biar jumpa lah. Bukan nak suruh dengar ceramah saja, tambah-tambah zaman ni kan. Pasal ceramah dalam YouTube boleh lah. Bukan sekadar nak dengar ceramah. Nak suruh jumpa. Pasal jumpa ni ada elektrik, ada hubung kait, menyebabkan ada hubungan kemesraan dan hubungan cinta lah. Jadi kita ni kena jumpa lah mana pun. Kalau bukan kaset pun zaman Nabi pun ceramah waktu lain lah. Lepas maya, lepas gapo pun Nabi ceramah. Tak tunggu hari Jumaat saja. Tapi bukan matlamatnya pun untuk sembahyang Jumaat sekadar nak tengah ceramah, tapi untuk menyatukan hati, untuk mewujudkan kasih sayang lah. Yang masjid Allah ni yang berkedudukan sebagai alat pengikat dalam perkumpulan ini.
adalah imam yang berikan nasihat dan khutbah dan kemudian memimpin para jemaah dalam mengerjakan solat kerja serentak sekaligus ramai-ramai tu yang akan menyatukan hati. Dapatkah tujuan tersebut terlaksana dengan mendengarkan sebuah alat yang tudi, alat yang tidak hidup kita kata tak? Yang tidak ada perasaan, tidak merasa dan tidak memahami serta tidak dapat memberikan pengaruh dengan dirinya sendiri. Salah satu perbuatan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang telah dikenal adalah seorang khatib, Tok Email lah, khatib ni penceramah, pemberi khutbah, mestilah berasal dari mereka, maksudnya di kalangan orang tempat tu lah, dan hadir di tengah-tengah mereka, mesti ada di kalangan mereka. Bersandar pada kaset rakaman dalam khutbah, sementara masih ada orang yang mampu menyampaikan khutbah, berarti telah keluar dari sunnah Nabi dan masuk ke dalam perbuatan bid'ah yang baru. Ini bid'ah dari segi metod cara dah. Bukan bid'ah dari segi kaedah, bukan metod cara, dari segi pelaksanaan dah. Jadi bid'ah ni dari pelaksanaan ibadah, tidak boleh buat cara baru. Tapi kalau bentuk sarana ataupun nak sampai kepada kaedah yang untuk sampai pada cara tu, tak apa dah. Dah. Maksudnya contohnya speaker. Speaker ni nak suruh dengar lah ke belakang. Tadi dia tidak ganggu kaedah asal, dia ceramah juga. Ada pelaksanaannya sama, cumanya untuk lebih jauh kita guna speaker dah. Tu tak apa dah. Tapi kalau kita guna bukan gratis speaker tu, gratis kaset macam tadi sebut kaset dah, ataupun komputer lah ni, ataupun handset lah ni, maka benda tu telah merosakkan agama lah. Pelaksanaan dia pun lagi tak ada orang pun depan lah. Alasan lain adalah bahawa kewajipan seorang khatib bukan sekadar menyampaikan khutbah semata-mata, melainkan juga memperhatikan keadaan orang-orang yang solat. Dia mestilah memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Hal ini tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya khatib di depan. Selain itu, sebagai imam mazhab berpendapat bahawa khutbah Jumaat berkedudukan sebagai pengganti 2 rakaat pertama solat zuhur yang terdiri dari 4 rakaat. Jadi sembahyang Jumaat ni jadi 4 rakaat, jadi bagi 2 tu jadi khutbah, 2 lagi rakaat sembahyang Jumaat. Maka berat lagi dah. 2 rakaat berikutnya digantikan oleh solat Jumaat. Oleh kerana itu, bagi khatib berlaku syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh seorang imam yang memimpin solat, dan salah satu syarat itu ialah imam mestilah hadir bersama-sama orang-orang yang solat di belakangnya, dan antara imam dengan mereka tidak boleh ada pemisah. Tak boleh pisah, dia dekat dah. Selain itu, majoriti fuqaha, tok guru fiqh ni memberikan syarat bahawa dalam menyampaikan khutbah Jumaat, seorang khatibnya yang pemberi khutbah tu, pembaca khutbah, pemberi khutbah, mestilah berdiri. Sementara bila khutbah disampaikan lewat kaset ataupun handset lah ni, ataupun komputer lah, tidak ada yang berdiri kerana tidak ada khatib. Jadi tak boleh lah, tak jadi lah. Yang wajib diperhatikan oleh kaum muslim ialah agar mereka tidak menyimpankan ajaran, syiar dan ibadah-ibadah mereka sehingga hanya nampak sebagai upacara lahiriah atau ritual kosong. Orang-orang yang mengerjakan salat Jumaat wajib memilih seorang khatib yang dapat memberikan nasihat dan mengingatkan mereka kepada Allah SWT. Dan Allah memberikan petunjuk ke jalan yang lurus kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya. Jadi kita ada belakang ada seorang syekh ayat gini. Moga-moga Allah beri petunjuk dah. Sebabnya benda ni penting dah. Hidayah taufik daripada Allah SWT. Ceramah dah buih mulut pun, kalau orang itu tak boleh hidayah dan taufik, dia payah untuk masuk dalam hati dia dan untuk menerima kebenaran, dan payah untuk beramal. Okey, meludah tak kala sedang berkhutbah. Tengah khutbah tu rasa tak sedap tekak pakai ludah, boleh ke tidak? Apakah seorang khatib pemberi khutbah tu tak, yang sedang menyampaikan khutbah Jumaat atau khutbah Id, khutbah hari raya, boleh membuang ludahnya ke tanah di hadapan jemaah? Kalau tanah lah ni kapek belakang masjid nak. Jika tidak boleh, apa yang mesti ia lakukan bila saat itu ia hendak membuang ludah? Nak macam mana kalau nak buang ludah? Senang bukan khutbah je tak? Asal semayah pun rasa nak buang ke kadang nak. Tapi bagaimana caranya nak? Sementara dia tidak membawa sapu tangan. Oh ni masalah, tak bawa sapu tangan nak. Okey. Ahli etika, ahli adab ni nak sepakat bahawa meludah adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan di hadapan orang lain. Kalau kita nak meludah, jangan ludah depan dia lah. Pergi nusuk, pergi jauh sikit lah, baru ludah. Dan haruslah ditahan sedapat yang mungkin.
Kalaupun terpaksa meludah juga, maka hendaklah dilakukan dengan cara menyembunyikannya sedapat mungkin. Kerana meludah adalah perbuatan yang tidak disukai dan melihatnya adalah sesuatu yang menjijikkan. Oleh kerana itu, seseorang mestilah berhati-hati dalam melakukannya dan tidak melakukannya di hadapan orang lain. Kalau nak ludah, jangan nampak kau orang. Lebih-lebih lagi apabila dia mempunyai kebiasaan meludah secara berulang-ulang. Jadi terbiak dia meludah. Maka dia mestilah lebih berhati-hati lagi apabila hendak meludah. Hendaknya dia menyingkir dan bersembunyi sedapat mungkin pergi jauh daripada orang lain. Dia juga dapat menggunakan sapu tangan, tisu atau yang serupa dengan itu untuk menyembunyikan ludahnya. Ambil tisu, ambil sapu tangan, ludah atas tisu atau sapu tangan masuk dari poket dia lah. Nak suruh susuk untuk biar orang nampak, untuk biar orang tahu. Kalau boleh bunyi pun tidak. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menghidupkan ilmu-ilmu agama ni, menyampaikan suatu ungkapan yang perlu kita renungi secara mendalam bersama-sama, iaitu jika orang yang solat meludah dalam solatnya, maka solatnya tidak batal. Tu secara kaedahnya meludah tak batal lagi dah. Kerana dia hanya melakukan sedikit perbuatan yang bukan semaya, yang bukan solat lah. Dan apa-apa yang tidak menghasilkan suara tidaklah dianggap sebagai berbicara. Kali ludah tu bukan menghasilkan suara, sikit ya. Maka tidak dianggap berbicara lah. Tidak juga dianggap berbicara jika itu hanya berbentuk ucapan huruf, satu huruf nah. Namun itu adalah sesuatu yang dibenci, yang tidak molek dan hendaknya ditinggalkan. Termasuk meludah, termasuk bunyi sehuruf, gitulah. Jika tidak, maka akan seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sebahagian sahabat. Rasulullah SAW melihat dahak di arah kiblat, kohok ataupun dahak di arah kiblat. Dan beliau sangatlah marah kerananya. Nabi marah. Nampak depan dinding masjid Nabi ada macam kohok dah. Nabi marah dah. Kemudian beliau menggaruk, koteh ni. Tepat denu ia cepat kering. Tempat kita ni lambat kering dah. Denu ia nampak kohok tu macam kohok kerah. Maka ia boleh koteh garuk dah. Dahak itu dengan ujung tangannya, ujung tandang kurma ke tangannya, dengan hujung tandang kurma, guna tandang kurma tu ia koteh dah. Dia garuk dahak tu dan berkata, ambilkan aku perfume wangi-wangian. Kemudian Rasulullah SAW menggosok-gosokkan bekas dahak tersebut dengan bunga za'faran. Nabi tepak yang bekas ludah tu, Nabi comor, Nabi sembuh dengan perfume wangi-wangian, itu za'faran lah. Setelah itu Rasulullah SAW berpaling kepada kami dan berkata, apakah ada di antara kalian yang mahu diludahi di mukanya? Pok-pokmu ni, ada kau suka kalau orang ludah atas muka dah? Ada kau pok-pokmu? Nabi lebih kurang gitu lah. Nabi kecek kepada sahabat, adakah di antara kamu ni kalau suka mukanya diludahi dah? Kami menjawab, tidak satu pun ya Rasulullah. Tak ada pisah suka dah orang ludah atas muka kita. Rasulullah SAW pun bersabda, jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam solat, maka sesungguhnya Allah berada di antara kiblat dan dirinya. Jadi Allah ni antara kiblat tu dengan dirinya tu ada Allah. Dan berasa ada Allah depan. Dah. Pada riwayat lain disebutkan, tak kalau solat seorang berhadapan dengan Allah. Satu riwayat lain macam kita menghadap Allah dah. Oleh kerana itu, janganlah salah seorang di antara kalian meludah ke arah depan. Jangan seolah kita ludah muka tu lah, lebih kurang tak. Kita kata molek lah muka depan tu. Meludah ke arah depan. Jangan juga ke arah kanan. Kanan pun tak molek juga. Tapi meludahlah ke arah kiri atau ke bawah telapak kakinya yang kiri. Ludah kiri kalau tak ada orang lah. Ada orang tak boleh juga lah. Ataupun tapak kaki yang kiri, iaitu di masjid zaman dulu tu atas tanah. Masjid Nabi lah. Kalau kita lah ni kapek tak boleh juga lah. Kena buat lah mana pun, bawa sapu tangan ataupun tisu. Kalau tak boleh juga kat baju kita lah, basuh kaki. Tak? Baju hak mana tak nampak kaki lah. Susuk sikit tak. Tepat yang kira kita, pakaian kita yang tidak nampak lah kaki mana lah. Tak berasa jejik lah kaki. Jika ia terpaksa, hendaklah ia membawa ludah di bajunya sahaja lalu berbuat begini. Rasulullah SAW kemudian menggosok-gosokkan sebahagian baju dengan sebahagian lain. Jadi kalau tak ada arah lah juga, gunalah baju dia, kawasan hujung-hujung baju dia mana-mana. Lepas sudah tak gosok lah mana-mana, lepas cuci lepas tu dah. Cuci lepas tu lah dah. Imam Iraqi mengatakan bahawa hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan redaksi yang berbeza antara keduanya, ada lain-lain lah.
Cuma ni ia gabung. Kitab Ihya Ulumuddin ni gabung dua hadis tu jadi nampak panjang sikit. Sedangkan hadis antara satu sama lain tu tak panjang mana. Pengertian yang dapat ditarik dari hadis di atas ialah meludah di dalam solat adalah suatu perbuatan yang dilarang. Apabila pada akhir hadis diperbolehkan, maka itu berlaku tatkala seorang terpaksa sahaja dan dia tidak mendapatkan tempat untuk membuang ludahnya. Terpaksa menang. Kalau boleh kalau boleh tahan. Oleh kerana itulah dalam hadis di atas Rasulullah SAW bersabda, jika ia tergesa-gesa, hendaklah ia membuang ludah di bajunya. Kalau tak boleh nak, tak ada agalah tisu ke apa tak ada, carilah bajunya, hujung di baju dia ke tangan. Ia ambil, ia kira tak nampak kejejik lah kepada orang lain. Tak boleh susuk sikit dah, boleh sembunyi sikit. Anas radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kamu berada dalam solat, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Oleh kerana itu, janganlah dia membuang ludah di hadapannya ataupun di sebelah kanannya, tetapi meludahlah di sebelah kiri di bawah telapak kakinya. Para ulama memberikan komentar terhadap hadis di atas sebagai berikut. Sesungguhnya ludah keluar dari mulut. Oleh kerana itu, tidak selayaknya orang yang solat meludah ke sisi sebelah kanannya, disebabkan mulianya di sisi sebelah kanan. Begitu juga tidak selayaknya dia meludah ke hadapan, kerana Allah SWT sedang berhadapan dengannya. Yang layak dia lakukan ialah meludah ke sisi sebelah kiri apabila lantai masjid itu berupa tanah. Jika tidak, maka hendaknya dia meludah ke pakaiannya atau ke sapu tangannya. Dah. Tadi benda ni bicara kalau ludah sebelah kiri ni, masjid dulu memang tanah, dia kambuh gitu je, cucinya cara gitu dah. Perlu kami ingatkan bahawa khutbah Jumaat adalah bahagian dari syiar solat Jumaat. Bahkan sebahagian fuqaha berpendapat bahawa khutbah Jumaat berkedudukan sebagai pengganti dua Jumaat yang digabungkan kepada dua rakaat solat Jumaat. Sehingga jumlah seluruhnya sama dengan jumlah rakaat solat Zuhur juga. Dua khutbah jadi macam dua rakaat, dua sembahyang Jumaat. Tambah dua lagi jadi 4 rakaat macam sembahyang Zuhur. Kerana solat Jumaat berkedudukan sebagai pengganti solat Zuhur. Juga perlu kami ingatkan bahawa apabila seseorang meludah tatkala sedang berlangsung solat Jumaat, maka orang-orang tidak akan perhatikannya sebagaimana mereka perhatikan khatib. Namun jika khatib yang sedang berkhutbah yang meludah, maka semua orang akan melihat dan perhatikannya. Yang demikian itu jelas akan lebih mendatangkan perkara tak molek dah. Jadi kalau orang lain makmum hak meludah, orang tak kabar-kabar apa dah. Tapi kalau tak imam depan meludah, pakat tengok huduh perangai dah. Macam-macam lah kata dah. Oleh kerana itu, hendaknya seorang khatib berhati-hati dan berusaha untuk sedapat mungkin tidak meludah tatkala sedang menyampaikan khutbah. Dan dia mestilah menggunakan sapu tangan sekiranya terpaksa harus meludah agar tidak mengganggu orang lain, tak berasa jejek orang lain. Okey, habis itu dah. Imam dalam solat Jumaat. Apakah boleh orang lain memimpin solat Jumaat sebagai ganti dari khatib? Orang lain jadi tu imam, ganti tok khatib. Tok khatib naik khutbah ni. Lepas azan kedua tu dia pun baca khutbah. Tiba-tiba masa sembahyang ganti orang lain, boleh ke tidak? Ketentuan asalnya adalah orang yang menyampaikan khutbah Jumaat adalah juga imam solatnya, tu asal-asalnya. Moleknya afdalnya orang yang bagi khutbah dia lah juga jadi tu imam. Kerana salat Jumaat merupakan pengganti salat Zuhur. Dia jadi ta'imai daripada awal. Kalau kita semai Zuhur, adakah kita semai 4 rakaat, 2 rakaat tu ta'imai lain, 2 rakaat akhir tu ta'imai lain? Tidaklah. Kira ta'imai sama je dah. Para fuqaha berpendapat bahawa solat Jumaat terdiri dari khutbah Jumaat dan solat Jumaat. Bahkan sebahagian fuqaha, Tok Guru Fiqh ni tu, Tok Guru Fiqh mazhab, mengatakan bahawa khutbah Jumaat berkedudukan sebagai pengganti 2 rakaat pertama dari solat Zuhur. Dan 2 rakaat solat Jumaat berkedudukan sebagai pengganti 2 rakaat terakhirnya. Ini salah satu pendapat jumhur lah, ramai lah. Namun sekiranya situasi menuntut agar seseorang menjadi khatib dan orang lain yang menjadi imam, maka solat Jumaat itu tetap sah dalam pandangan sebahagian fuqaha. Ada fuqaha lain kata boleh. Dan tukar atau imam ni boleh. Ada mazhab lain kata tak boleh pula dah. Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan bahawa orang yang menjadi imam solat Jumaat adalah orang yang menyampaikan khutbah. Ini juga pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i dengan Hanafi ni kita kira mazhab ini mengatakan boleh tukar imam. Tapi mazhab Hanbali dan Maliki tak boleh lah. Tak boleh tukar imam. Tak imam yang khutbah, tak imam macam khutbah, dia lah juga imam yang semaya Jumaat tu lah.
Di dalam mazhab Maliki disyaratkan bahawa yang menjadi imam solat Jumaat adalah orang yang menyampaikan khutbahnya kecuali apabila ada uzur yang jelas. Ada alasan uzur yang jelas lah. Jika yang menjadi imamnya bukan khatib dan itu dilakukan tanpa ada alasan yang sah, maka solat Jumaat tersebut batal. Jadi tukar tu imam jadi boleh batal kalau kecuali terpaksa rebah ko, sakit perut ko, boleh nak ganti. Kalau tidak tak boleh nak ganti kata dah. Jika khatib terkena penyakit mimisan, keluar darah dari hidungnya atau keluar hadas, kecing, berok ke apa dah, ketuk nak, dan uzurnya itu tidak hilang dalam waktu yang dekat, maksudnya kalau sakit perut nak berok lama, maka dia boleh meminta orang lain untuk menggantikannya sebagai imam, barulah boleh ganti dah kalau sampai tahap tu. Jadi dimaksudkan dengan waktu dekat di sini adalah seukuran mengerjakan solat 2 rakaat dengan bacaan surah Al-Fatihah dan satu surah lainnya 2 rakaat. Masa tu 5 minit ke 10 minit ke dah. 2 rakaat waktu tunggu tu imam ni. Kalau bagi tu boleh tu imam ambil semaya, boleh kecing berok cepat dah. Tak apa. Kalau berok lama lebih daripada 2 rakaat tu tak boleh lah. Boleh ganti orang lain dah. Namun jika uzurnya itu akan hilang dalam waktu yang dekat, maka mereka mestilah menunggu khatib tersebut untuk jadi imam. Gitulah yang kata dah. Di sini nampaklah bahawa tidak ada alasan sama sekali untuk tukar khatib tu, melainkan khatib dengan imam dalam solat Jumaat. Jadi tok khatib lain, tok imam lain tu tak ada alasan. Dia kata dah. Kerana pada dasarnya yang menyampaikan khutbah dan memimpin solat Jumaat adalah satu orang. Dan semua fuqaha sepakat bahawa dalam keadaan darurat boleh memisahkan khatib dengan imam. Kalau terpaksa darurat dah boleh berlaku dah. Hak kata tak boleh pun kalau terpaksa darurat boleh juga. Adapun yang dijadikan alasan oleh para fuqaha yang tidak mensyaratkan mesti satunya khatib dan imamnya sama adalah bahawa khutbah Jumaat dan salat Jumaat terpisah dalam pelaksanaannya, walaupun tujuan dan hikmahnya berkaitan. Walaupun kalau kita kait dengan sembahyang Zuhur pun, tapi pelaksanaannya berpisah dah. Dengan demikian keduanya menyerupai dua solat dia berasingan. Kalau kita tengok tak, meskipun demikian para fuqaha yang mempunyai pendapat ini mengatakan bahawa mustahab, lebih afdal lah, mustahab sunat hukumnya khutbah dan solat Jumaat dilakukan oleh orang yang sama. Okey, setakat tu sajalah nak perbincangan kita tentang hari Jumaat lagi dah. Pertama iaitu bercakap ketika sembahyang Jumaat tu lagi dekat lagi besar dosa, bukan tak batal depan belakang tu baru batal. Cumanya hadap belakang tu kurang ganggu sikit, kurang dosa sikit lah. Kalau depan kecek juga, bercakap juga dekat dengan tok imam, dia boleh mengganggu lah khutbah khatib tu dah. Jadi khutbah Jumaat pula matlamat je untuk menyatukan umat Islam. Kalau bercakap pasal politik umumnya tidak sampai memecah belahkan masyarakat, tak apalah dah, untuk menyatukan hati dan supaya tidak tertipu dengan perancangan musuh dah. Lepas tu khutbah Jumaat ni tidak boleh lah dipasang radio kaset ke dulu dah ni panggil handset ganti khutbah Jumaat, orang tak ada depan. Jadi tak boleh ganti lah. Yang seterusnya meludah tak kala sedang berkhutbah ni tak molek lah, kecuali kena sapu tangan ke atau ke baju dia ke, terpaksa benar. Kalau boleh berok. Tu tahan. Iman dalam solat Jumaat tu hendaklah iman dengan khutbah tu orang yang sama. Kalau orang lain kurang afdal lah. Ada mazhab lain kata batalnya. Jadi dah mana pun untuk elak khilaf ialah kita tak usah tukar lah kecuali terdesak. Kalau terdesak sakit perut ke apa tu barulah molek tukar. Tidak kat semolek-moleknya walaupun mazhab kita sendiri kata boleh pun, mazhab Syi'i kata boleh pun, lebih molek, lebih mustahab orang yang sama khatib dengan tok imam sembahyang Jumaat. Begitulah perbincangan kita hari ini. Kita tangguh tazkirah nikah kita ni dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.